Usaha menuktahkan kemiskinan diperkasa dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada belia. Laporan itu antara fokus negeri di bawah Bayu, Radio Robin di Kota Kinabalu. Silakan. Ya Zahira, usaha menuktahkan kemiskinan terus diperkasa dengan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan di negeri ini. Ini termasuklah menggalakkan golongan pelabur dan pekilang untuk mengambil belia bekerja di syarikat dan kilang masing-masing. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinza berkata, selain membantu meningkatkan kemahiran belia, ia juga dapat membantu mengatasi tahap kemiskinan di negeri ini. Walaupun mereka mungkin tidak ada sijil SPM ataupun kelayakan dari segi akademik, tapi itu tidak menjejas inisiatif kerajaan untuk kita mempromosikan kepada pelabur-pelabur ataupun pengkilang-pengkilang untuk memasukkan atau mengambil orang-orang itu. Kerana kita lihat ini sangat penting, kerana kalau mereka diberi peluang untuk bekerja di kilang-kilang, khususnya kilang-kilang yang moden. Beliau ditemui pemberita di Keningau. Sementara itu, Pertubuhan Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Malaysia Hawa yakin kerjasama erat kerajaan pusat dan negeri dapat mencapai matlamat menoktahkan kemiskinan. Perdana Menteri sudah umumkan dan kita harus percaya kepada kepimpinan beliau dan kepada Malaysia Madani pada hari ini, dan banyak juga kebaikan yang saya lihat daripada kerajaan Madani pada hari ini. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kemiskinan tegar di Sabah dinoktahkan sebelum Julai depan. Ketika ini, kadar kemiskinan menurun daripada 20,000 kepada 9,000 keluarga. Kurang upaya fizikal bukan penghalang untuk hidup berdikari. Ini dibuktikan oleh dua orang kurang upaya OKU di Nabawan yang berjaya memiliki perdagangan kecil-kecilan berkat sokongan keluarga dan bantuan modal daripada kerajaan. Wartawan Dulis Simon ada laporannya. Aliuddin Ongkotom, 33 tahun dari Kampung Pulutan, tidak mampu berjalan sejak kecil. Namun, anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik ini begitu cekal menghadapi cabaran hidup sebagai OKU. Bantuan yang diterima daripada kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menceburi perniagaan runcit dengan bantuan ahli keluarga. Bermodalkan bantuan sekali bayar berjumlah RM2,700 di bawah 2 Years Exit Program 2 Year, Aliuddin membuka sebuah kedai runcit. Walaupun anak saya ini seorang OKU, tapi saya bersemangat untuk beliau menyuburi bidang perniagaan lah. Jadi begitu juga dengan istri saya, dia sama-sama jugalah untuk bekerja untuk melayani pelanggan-pelanggan yang datang membeli di kedai anak saya lah. Perasaan saya memang bagus lah, dapat buka ada sedikit duit lah. Kalau tiada ini kedai susah saya dapat duit begitu. Seperti juga maju macam orang lain juga. Berkat kegigihannya, Aliuddin mampu mendirikan sebuah rumah. Kami tetap bersemangat untuk membantu dia sehingga dia kerja dan membina sebuah rumah. Sementara itu, Rabiatul Adawiyah Jam, 22 tahun, yang dilahirkan normal, mula menghadapi masalah untuk berjalan pada tahun 2014 ketika berusia 8 tahun. 2 tahun kemudiannya, Rabiatul tidak lagi mampu berjalan dan bergantung sepenuhnya kepada kerusi roda. Namun, ia bukan penghalang untuk Rabiatul mengembangkan minatnya dalam bidang jahitan manik sehingga mampu menghasilkan produk untuk dijual. Terima kasih semangat anak saya kemajuan bisnis buat manik-manik sama menjual makanan supaya dia semangat mau maju kejayaan dia. Kiran RM10,000 di bawah program pemerkasaan ekonomi EEP Pertubuhan Pemulihan dalam komuniti PPDK Nabawan menjadi titik tolak penglibatan Rabiatul dalam bidang perniagaan. Saya yakin pada diri saya, masa depan saya macam akan bangkit dalam hidup saya begini. Terima kasih kepada guru-guru PDK karena bimbing saya macam beginilah. Dan ibu bapa saya yang membiarkan saya
dan beri sokongan kepada saya. Aliuddin dan Rabiatul merupakan antara 71 pelatih PPDK Nabawan yang dibantu hidup berdikari. Mereka perlu juga bimbingan secara berterusan agar mereka ini sentiasa meningkatkan tunjangan ekonomi mereka, bukan saja bantuan dari kebajikan agar mereka dapat berdikari dan terus berdikari dan maju ke hadapan sehingga mereka berjaya. Semoga kegigihan Aliuddin dan Rabiatul menjadi pembakar semangat kepada OKU lain untuk terus berusaha sehingga mampu berdikari. Luli Simon, RTM. Bagi memastikan pakaian tradisi Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR tidak pupus ditelan zaman, golongan belia disaran lebih kreatif menghasilkan produk tempatan seiring dengan peredaran zaman. Pengusaha kraftangan Momin Angkap berkata, belia perlu tampil dengan idea baharu yang lebih segar dan kreatif untuk memartabatkan dan mengembangkan perniagaan pakaian tradisi sekaligus memelihara warisan etnik di negeri ini. Ini termasuklah menghasilkan aksesori pakaian tradisi bermotifkan KDMR seperti tali leher, ribbon rambut dan skarf yang bukan sahaja diminati masyarakat setempat, malah juga masyarakat di luar negara. Saya mengharapkan para belia kita gunalah kelebihan kita di negeri Sabah ini yang terdiri daripada berbilang suku kaum. Memang kita terkenal dengan banyak budaya, banyak adat resam, desain ataupun pakaian tradisional. Jadi kita sama-sama kembangkan. Jika anda memerlukan bantuan, jadi hubungilah orang-orang yang berkenaan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Momin berharap adanya pakaian tradisi dan aksesori moden dapat membantu masyarakat untuk menggayakan pakaian bermotifkan KDMR dalam apa sahaja majlis, sama ada majlis rasmi mahupun pakaian harian. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin.